Apalah nasib Muhyiddin Yassin ini? Ya, sebuah usul untuk menolak beliau dan digantikan oleh Hamzah Zainuddin sebagai Presiden Parti Bersatu. Waduh, waduh, sudah jatuh di timpa tangga. Adakah Muhyiddin boleh bertahan sebagai Presiden Bersatu apabila semakin ramai akar umbi mereka mahu mendesak untuk Muhyiddin Yassin ini digantikan oleh Hamzah Zainuddin? Terbaik, ya, mantap persoalan itu sahabat semua. Parti PAS pula semakin terdesak di Sabah. Jadi kenapa dan kenapa? Ayo kita lihat bersama kenyataan media ini. Untuk yang pertamanya, berkaitan dengan Muhyiddin apabila bersatu di PD, Podikson teguh usul tukar presiden walau dikritik. Jadi itu antara kehendak, ya, apabila mereka membuat satu usul, ya, untuk menggantikan Muhyiddin. Jadi di sebalik kritikan beberapa pemimpin termasuk naib ketua bahagian sendiri, bersatu di Port Dickson tetap mempertahankan usul untuk menukar presidennya Muhyiddin Yassin yang dikemukakan dalam persidangan Ahad yang lalu. Timbalan Ketua Bahagian PD Port Dickson Akil Aizat Othman berkata beliau selaku pembawa usul tidak akan menarik semula cadangan yang dikemukakan. Saya tidak akan menarik usul, katanya, dan bersatu PD Port Dickson akan membuat kenyataan rasmi hari ini. Kami menerangkan isu usul tersebut, katanya kepada FMT. Beliau mengulas kenyataan naib ketua bahagian Muhammad Suhazlan Ali yang mendakwa usul itu dibuat hanya pandangan individu dan tidak mencerminkan kehendak akar umbi. Ahad lalu, persidangan bersatu tahunan bersatu, ya, di Port Dickson meluluskan usul yang mencadangkan peralihan kepimpinan nasional secara terancang dengan Hamzah Zainuddin menggantikan Muhyiddin Yassin sebagai presiden, manakala bekas Perdana Menteri itu diangkat sebagai penasihat dan juga mentor. Akil berkata cadangan itu bukan untuk menolak Muhyiddin tapi bagi memastikan kestabilan dan hala tuju jelas menjelang PRU ke-16. Kerana parti ini dilihat terlalu perlahan untuk membuat keputusan atau persiapan. Bagaimanapun cadangan itu ditolak Suhazlan, Pemuda Bersatu dan Bersatu Negeri Sembilan. Mengulas lanjut, Akil berkata kenyataan Suhazlan tidak memihak dan mewakili suara akar umbi, memandangkan beliau sendiri tidak pernah hadir ke mesyuarat bahagian termasuk persidangan parti pada hujung minggu lalu. Dia hanya membuat kenyataan media tanpa membaca usul sebenar dan dari cawangan mana usul tersebut. Dia tidak tahu dan dimaklumkan, katanya, menafikan Bersatu PD berpecah disebabkan usul yang dibawanya itu. Waduh, waduh, ya, retak menunggu belalah parti Bersatu di PD ni, ya, di mana-mana, ya, mereka begitu terdesak sekali, ya, untuk mengekalkan presiden mereka yang kini semakin panas, semakin hangat mahu untuk digantikan oleh Hamzah Zainuddin, dan usul, ya, telah pun diluluskan sebenarnya. Jadi ini sesuatu yang amat-amat meranjatkan kita. Dan sebelum saya mengundurkan diri, kenapa saya katakan PAS begitu terdesak di Sabah, khususnya pada pilihan raya negeri yang akan datang ini? Jadi ini antara kata-kata atau ulasan daripada penganalisis pemerhati politik. PAS hanya buang masa, bertaruh calon bukan Islam. Begitu terdesaknya parti PAS di Sabah, sehingga mereka mencalonkan ataupun menghantar calon mereka yang bukan Islam, sedangkan mereka mengatakan perjuangan PAS ini adalah perjuangan agama, perjuangan bangsa. Tetapi lain pula ceritanya di Sabah. Itulah yang menunjukkan betapa terdesaknya parti PAS ini. Jadi PAS didakwa membuang masa apabila berhasrat meletakkan calon bukan Islam pada PRN, Pilihan Raya Negeri Sabah, yang akan datang, memandangkan peluang tipisnya untuk menang.
Penganalisis politik Taufik Yaakob dari Universiti Malaya berkata, parti itu hanya memperjudikan nasib mereka semata-mata yang berisiko menjerat masa depannya. Bagi saya, PAS memperjudikan nasib yang mustahil untuk menjadi kenyataan, katanya. Buang masa dan tidak berpijak di bumi nyata. Politik Sabah bukan seperti di Semenanjung. Dengan keahliannya hanya lebih 1,000 orang Dewan Himpunan Pendukung PAS terdiri daripada masyarakat dusun dan Cina. PAS membuat kesimpulan awal yang menjerat masa depan parti itu sendiri, katanya kepada FMT. Semalam, FMT melaporkan Setiausaha PAS Sabah Sahar Abdul Majid berkata, parti itu bersedia mempertaruhkan calon bukan Islam yang bagaimanapun bergantung keperluan dan lokasi kursi bakal ditandingi mewakili Perikatan Nasional. Sebenarnya ini bukanlah perkara baru. Pada pilihan raya negeri beberapa tahun yang lalu, PAS telah pun sebenarnya menggunakan strategi ini, mencalonkan individu yang bukan beragama Islam menjadi calon bagi parti PAS itu, tapi ditolak mentah-mentah oleh rakyat Sabah. Tidak diterima sama sekali. Dan untuk pengetahuan, bersatu ya Perikatan Nasional yang bersama dengan PAS ya memang tidak akan ada peluang sama sekali di Sabah, kerana rakyat Sabah menolak fahaman ekstrim yang menunggang isu bangsa dan agama untuk dijadikan tunggangan politik. Rakyat Sabah tidak menerima politik seperti ini. Politik fitnah, hasutan menggunakan agama dan bangsa tidak akan diterima sama sekali. Itu antara perkara yang harus diingat oleh parti PAS dan juga bersatu di Sabah. Sementara itu, Mazlan dari Universiti Teknologi Malaysia pula berkata, sukar untuk PAS menang di Sabah walaupun meletakkan calon bukan Islam. Katanya, jika PAS menggunakan labang parti itu, hampir pasti rakyat Sabah tidak akan mengundi mereka. Tapi kalau guna labang Perikatan Nasional, ada peluang untuk menang. Itu pun jika rakyat di Sabah mungkin tidak sedar calon itu adalah daripada PAS. Tetapi, parti lawan dia mesti akan gunakan kempen burukan PAS dengan mengatakan calon itu terdiri daripada PAS. Jadi jika rakyat Sabah tahu, mungkin fikir dua kali untuk pilih calon daripada parti PAS itu, katanya. Sebelum ini, PAS mengesahkan akan bertanding sekurang-kurangnya 6 daripada 73 kursi DUN di Sabah di bawah tiket Perikatan Nasional. Jadi itu antara dua kenyataan daripada penganalisis politik ataupun pemerhati politik yang ada di dalam negara kita. Dan saya sangat setuju dengan pandangan mereka, kerana rakyat Sabah juga menolak siapapun mereka. Yang penting mewakili PAS dan Perikatan Nasional akan ditolak sekeras-kerasnya oleh rakyat Sabah. Jadi terima kasih. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Sekiranya anda mau berikan sebarang komen pandangan, dapat diberikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.